Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 25 hari bulan 1 2025, kita sudah berada di awal bulan Rajab, 3 hari bulan Rajab 1444. Kita panjatkan syukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab yang masyhur fiqh Syafi'i, nama dia Fathul Mu'in, syarah kepada Qurratul Ain. Kita sudah masuk ke dalam perbincangan kita tentang kebumikan jenazah, bab Kitabul Janaiz, kitab kebumikan jenazah. Jadi nak kebumi jenazah ni, setelah kita melalui berapa proses, mandi, kemudian kafan, lagi solat, barulah kebumikan. Kebumi itu tahap yang keempat dah. Kita sambung perbincangan kita. Kitab yang warna hijau ni muka surat 245. Kitab yang lama muka surat 232. Tengok kitab tengah-tengah tu. Dan disunatkan bagi orang yang berada di tepi kubur sewaktu mayat itu sedang dikebumikan dan lubang kubur itu belum ditutup lagi, supaya ia menaburkan 3 genggam debu tanah. Ni 3 genggam debu tanah. Pada genggam yang mula-mula, ia berdoa sewaktu menaburnya, dia baca minha khalaqnakum. Daripadanya, mana daripada tanah lah kami jadikan kamu. Mana kita baca, kita kata mu ni jadi daripada mana? Dari tanah, manusia asal, tok ayah kita, tok Adam kita lah. Dan pada genggam yang kedua membaca wa fiha nu'idukum, dan kepada tanahlah kamu dikembalikan. Dan pada genggam yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah kami keluarkan kamu sekali lagi. Baik para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, ini diambil daripada mana? Jadi para ulama berbahas tentang di manakah sunatnya melakukan perbuatan ini. Ambil tanah, tabur atas apa ni, debu atas tak dalam tanah tu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jadi dia kata dalam debu tanah ni, itulah yang diambil mustadilin. Dalil dianya tu, dalil dia, dalilnya Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abi Umamah. Kata dia, lamma wudi'at Ummu Kulsum,
Ummu Kulsum ni anak Nabi, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bila dikebumikan, letak di alam kubur, maka diriwayatkan Nabi baca ayat ni, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu dalil. Tetapi tulis ulama hadis kata apa? Walakin hadzal hadis, dalil ini tidaklah ada tafsir seperti tadi, ambil sekenggal debu, baca letak. Tapi ada sebut, kata di Muhaqqiqu al-Musnad, maknanya pentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad mengatakan bahawa sanad hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah. Tapi ada ke tidak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih yang meriwayatkan Nabi kita letak debu? Ada. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bila Nabi kita kebumikan jenazah sahabat dia, hasa alaihi, Nabi kita ambil debu, dia letak. Mana sambil-sambil orang lain duduk timbul tu, Nabi masuk juga tanah. Maknanya hadis ni rawah Ibnu Majah wa sahahahu fi sahih Ibnu Majah. Nabi kita ada lakukan, tapi bukan dengan kaifiat setiap genggam baca ayat tu. Hak baca ayat tu, Muhaqqiq Musnad kata hadisun dhaifun jiddan, terlalu lemah. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini para jemaah sekalian? Kalau orang duduk tepi kubur waktu orang ke bumi tu, tolong khijalah juga, ambil tanah tu masuk. Ni pakai duduk cegak, tak gerak dah. Kawan tu gak siku, tu gak caku, perlu pula kawan. Hok dia tengok saja. Ada setengah tujuh ambil gambar. Pegang caku dak sekali. Kita kata tidaklah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada musyarakah. Musyarakah tu Nabi letak juga debu tanah tu ke dalam kubur sahabat dia yang dikebumikan itu. Kita kata alhamdulillah ada dia punya sararat. Tapi kalau kita nak kata kaifiat yang dibaca tadi itu tidak sahih, wallahu a'lam. Habis apa yang kita nak baca? Yang kita nak baca waktu turun mayat itu adalah hadis riwayat Abu Daud. Dia kata ketika nak turun daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabri, bila Nabi kita waktu mayat dalam kubur, dia baca bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu baca. Yang itu ada hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi bi sanadin sahih. Alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada muhimmatun. Tulis kok Arab dia tulis muhimmatun, perkara yang penting. Tulis tepi kita, tajuk dianya sunatkah pacak pelepah kurma, pelepah tamar ataupun daun kelapa ke atas kubur setelah kebumikan mayat. Ini tajuk dia. Dalam kitab Arab dia kata yusannu wad'u jaridatin khadra 'ala al-qabri lilittiba', dan disunatkan meletakkan pelepah khurma. Dia tulis dengan kha, khurma. Sekarang ni buah kurma ke buah khurma? Kaf ke kha? K ke KH? Yang kamu dah sebut buah kurma ke buah khurma? Khu, K, kurma. Dalam kitab ni tulis dengan kha, khurma. Buah khurma. Tak apalah bahasa Jawi, biar dia. Yang pentingnya sunat ke tidak kita letak pelepah kurma yang masih hijau atau segar di atas kubur itu sebagai ittiba, kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah Nabi lalu dengan ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lalu dekat dua kubur. Lepas tu Nabi tanya, Nabi kata dua orang dalam kubur ini sedang apa? Sedang diazab. Dengar. Dua orang dalam kubur ini sedang diazab. Kenapa dia diazab?
Limadha? Jadi Nabi bagi tahu sebab. Sebab seorang ini berjalan dengan namimah, batu api. Tahu batu api? Oh, duduk laga-lagakan orang. Maka perangai dia lagu ni kena azab dalam kubur. Na'udzubillah. Kita ni jangan jadi batu api dah. Siapa dia tak mau diazab dalam kubur, jangan jadi batu api. Hak seorang lagi, la yastabri. Maknanya dia kencing, tak suci daripada air kencing. Tak bersih. Dua orang kena azab. Bila kena azab, Nabi SAW ambil pelepah tamar yang basah, belah dua, pacak sini seorang, pacak atas kubur ni seorang. Kemudian baginda Nabi SAW beritahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan azab kubur selagi pelepah tamar ini tidak kering. Wadah? Maknanya itu syafaat Nabi SAW. Nabi kata, Allah Ta'ala akan ringankan azab kubur ni selagi pelepah tamar itu tak kering. Dua tu ya, Nabi tak buat kubur lain. Dia buat dua kubur tadi ya. Kubur orang lain tak buat. Sebab itulah para ulama berbeza pandangan dalam masalah ni. Nak buat ke tak buat? Sebab yang kedua, tulis. Sebab yang pertama dia kata ittiba, ikut Nabi. Nabi pernah pacak pertama atas kubur. Sebab yang kedua kerana berkat tasbih pelepah itu diringankan fitnah kubur dari mayat itu. Maknanya ialah tasbih pelepah yang basah itu lebih sempurna daripada tasbih pelepah yang kering, dengan mengingatkan bahawa semuanya bertasbih. Hak pokok daun hak kering pun tasbih, yang basah tasbih, tapi hak tasbih hak basah tu lebih kuat. Itu pandangan dia. Sebab dia ambil daripada ayat Quran surah Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada daripada suatu malaikat ianya bertasbih memuji Allah. Habis. Yang ketiga, tulis yang ketiga. Dan dikiaskan daripada pelepah tamar itu apa yang sudah menjadi kebiasaan, seperti memacakkan pokok raihan, pokok yang bau sedap, bunga dia bau sedap, yang berbau harum masih segar. Jadi dia kata itulah sebab sunat kita pacak. Maka kata Nawawi rahimahullah ta'ala, wa hadha mazhabu katsirin, ini ramai ulama kata sunat. Namun begitu ada pandangan yang kedua kata tidak sunat. Sebab apa? Tulis, kata Imam Al-Khattabi ni ulama hadis, dan dia juga Syafi'i. Dia kata istankar Al-Khattabi. Khattabi kata tidak tepat tu pandangan tu. Sebab apa? Sebab hadis ini khas. Sebab Nabi kata Allah Ta'ala akan ringankan azab dua orang ini selagi bata tamah aku pacak ni tak kering. Bermakna li'anna fil jaridati ma'nan yakhussu, maknanya dia ada khas dia. Jadi kita kata itu menunjukkan bahawa ini khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak tahu orang ni kena azab tak azab. Maka dengan itu, kalau sudah ke bumi mayat, kita ada apa-apa ya pokok atas tu, daun kurma ke, daun kelapa ke, daun pisang mudah kecil sikit dah, ambil hak lama-lama sikit, gi tanda kubur, tidak jadi masalah. Tapi kalau nak etika, mayat ni akan ringi azab ni sebab kita pacak pokok, sebab pokok bertasbih, kita kata sukarlah. Terutama sekali perkuburan di Malaysia, bukan sakat awak pacak tu, kubur tu duduk di bawah pokok. Tak? Tengok belakang asrama tu, berapa pokok ada terkubur? Pokok besar tu lagi kuat tasbih, kalau nak kira lah. Jadi sebab tu dia dikhilaf masalah ini. Saya lebih apa yang disebut oleh para ulama mengatakan itu lebih tidaklah menjadi satu umum, sebab Nabi tak letak semua kubur sahabat lain. Dia letak dua orang tu ya kubur untuk syafaat dia. Wallahu a'lam. Maka dengan itu, tengok ni. Dan haram mengambil sesuatu daripada pelepah yang hijau atau raihan hijau itu
selama ianya tidak kering. Ini timbul masalah ni. Kalau pergi ziarah kubur keluarga kita mati, boleh tak boleh kita cabut rumput atas kubur tu? Boleh tak boleh? Dia kata kalau cabut rumput atas kubur, bukan hak luar tu, hak atas kubur betul. Dalam benda kubur ada rumput. Ni dia pergi dengan pandangan ni, kata kalau cabut haram sebab benda tu duk tasbih, mu cabut jadi tak adaklah tasbih. Itu pandangan dia. Pandangan dalam kitab ni. Jadi kalau kita cabut tak boleh ambil. Haram mengambil suatu daripada pelepah yang hijau atau raihan hijau itu selama ianya tidak kering. Dan kerana dengan mengambil pelepah tamar itu maka berarti meluputkan hak mayat yang datang dari sunnah Nabi SAW. Kita mengatakan sukarlah sebab nak kata sunnah Nabi tak dua pokok tu ya. Tak lain dia tak letak. Kenapa dia ambil tak letak atas kubur anak-anak perempuan dia, atas kubur anak dia Ibrahim, ataupun kubur sahabat-sahabat dia yang mati awal? Tidak diletak, kecuali dua kubur tadi. Yakni keringanan dalam fitnah kubur dengan berkat tasbihnya itu dan dengan mengambil raihan yang wangi itu berarti meluputkan hak mayat dengan gembiranya para malaikat dengan bau wangi di atas kubur itu yang turun dari langit kerananya. Jadi malaikat turun dari langit kerana nak pergi cium raihan ada atas kubur. Demikianlah kata-kata syekh kami yang dua orang itu, iaitu Ibn Hajar dan Ibn Ziyad. Jadi anak kata wallahu alam, apa yang saya teliti daripada perbahasan para ulama mengatakan bahawa tidak haram kita pergi cabut lebih-lebih lagi. Di Malaysia ni rumput dia cepat panjang. Mana kalau kita pergi ziarah tak cabut, mari pula jadi hotel kubur mak ayah kita tu. Dan hadis yang menunjukkan Nabi kita pacak pelepah tamar itu hanya dua kubur itu saja, tidak dipacak pada semua kubur. Jadi kita kata wallahu alam, benda ni ada khilaf ulama. Jadi kita memilih khilaf yang tidak melarang dan juga khilaf yang tidak malah mengatakan bahawa mesti kita kena letak pokok atas kubur biar dia tasbih. Anak dia buat apa? Kenapa anak dia tak mari doa kepada mak ayah dia? Dia tu harap ke pokok dia. Sebab itulah seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia tengok orang duk buat atap atas kubur ayah dia. Buat atap. Macam kita sebahagian ni buat atap atas kubur. Ibnu Umar kata yang meneduhkan orang dalam kubur ini bukan atap. Yang meneduhkan orang dalam kubur ini amalan dia. Amalhu tuzilluhu amaluhu. Yang meneduhkan dia amalan dia, bukannya atap-atap yang kamu buat. Wallahu a'lam. Baik, sekarang ni kita berpindah pula pada tulis tepi kita makruhat, perkara-perkara makruh yang dilarang dilakukan di atas kubur. Perkara makruh maknanya perkara yang dilarang melakukannya di atas kubur. Yang pertama, yang nombor satu, dibuat binaan baginya. Mari buat binaan atas kubur, maka itu dilarang. Macam kita hari ni banyak binaan-binaan yang dibuat di atas kubur, besar-besar pula tu binaan, maka itu termasuk dalam apa? Dalam perkara yang dilarang oleh syarak. Jadi tadi jangan buatlah. Ataupun yakni bagi kubur itu ataupun di atas kubur itu, buat binaan di atas kubur kerana ada hadis sahih melarangnya. Tulis ni anak pelajar, mana hadis sahih? Hadis dia, Nabi SAW bersabda, an Jabirin radhiyallahu anhu, an Jabirin radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr. Nabi kita larang buat binaan kapur ataupun semin atas kubur. Wa an yubna alaiha. Tulis hadis tu. Nanti cari tak jumpa. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru. Nabi kita larang buat binaan semin atas kubur. Wa an yubna alaihi, dan buat binaan. Tak kira lah buat binaan macam kapuk-kapuk besar-besar tu, itu larangan. Wa an yaq'uda alaihi, dan Nabi kita larang pergi duduk atas kubur orang. Nak pergi ziarah kubur pakai bak duduk atas kubur. Tak. Wa an yaktuba alaihi, pergi buat tulisan di atas kubur. Itu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tulis hadzal hadis rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim, nombor hadis 970. Nombor hadis 970. Hadis sahih, larang buat binaan di atas kubur. Binaan tu tanpa hajat, seperti takut terbongkar kubur itu. Mana kalau kita tak bina atas kubur ni akan terbongkar. Mari air tepuh ke, mari hayawan buah korek ke, ataupun takut digali oleh binatang buas. Mari nyokorek di binatang buah, mari korek, maka boleh kita buat binaan. Ataupun takut runtuh kerana air bah. Mana kawasan yang air kuat, jadi kita buat binaan supaya kubur kita tu mantap. Tapi kalau tak ada, kalau tidak ada keperluan, maka tak boleh buat. Dan hukum makruhnya itu, larangannya itu, membuat bina itu adalah bila kubur itu berada dalam miliknya sendiri. Dia kata ulama beza. Kalau kita tanah keluarga kita hok mati dalam tanah kita, dia jadi makruh. Makruh tu ada dua, makruh tanzih, makruh tahrim. Maka kalaulah, tanda sini, maka kalaulah binaan bagi kubur itu sendiri, binaan bagi kubur itu sendiri dengan tidak ada hajat, makna tak ada keperluan buat binaan tadi, sebab tak ada runtuh, tak ada binatang, tak ada gangguan daripada apa yang disebutkan sebelum ini, ataupun sesuatu seperti kubah di atas kubur itu, tak ada kerja buat kubur apa, buat dom atas kubur, buat apa. Dan tengok ni, di dalam tanah kubur yang disabilkan, tanah wakaf. Sekarang ni kubur-kubur kita di kawasan kita ni, Malaysia ni, tanah wakaf ke tanah sendiri? Tanah kubur tu, tanah dia tulis, tanah perkuburan Islam tu, wakaf ke tanah dia? Wakaf. Apa hukum? Tengok. Kalaulah dibuat binaan di atas kubur wakaf, tanah wakaf, maka haramlah dibinakan binaan yang tersebut di atas itu. Kalau orang buat juga macam mana? Orang buat juga binaan atas kubur. Dan wajib ianya dirobohkan. Kita kena perutuh bangunan itu. Yakni wajib di atas hakim, pemerintah, merobohkannya atau menghukumkan ianya mesti dirobohkan. Jadi hakim panggil keluarga dia, awak runtuhkan bangunan atas kubur tu. Ni macam-macam buat bangunan, buat binaan, buat apa, runtuhkan. Ni kubur-kubur kita ni jangan dibuat binaan, kita runtuhkan belakang, sebab ini arahan daripada kitab kita, fiqh mazhab Syafi'i. Dan tidak orang-orang perseorangan. Jadi jangan orang seorangan, berkelahi. Hak boleh bagi arahan ni qadi ataupun hakim. Biar mana pemimpin lah, ketua tu bagi arahan, kita kena runtuhkan bangunan ni sebab menyalahi sunnah dan menyalahi peraturan. Kerana bangunan itu menjadi mengekal selepas punahnya mayat itu. Mayat tak ada dalam, tapi bangunan ada cokoh itu. Dan itu, yakni bangunan masih kekal ada, walhalnya mayat sudah punah, sudah reput, dan dengan itu bumi tidak boleh digunakan sebagai kubur, sebab tersekat oleh bangunan itu. Lebih-lebih lagi hok buat bangunan besar-besar tu. Salah. Bermakna menyusahkan muslimin dengan sesuatu yang tidak ada tujuan yang diharuskan oleh syarak dalamnya. Jadi kena ingatlah kesimpulannya, para pelajar sekalian, kalaulah kubur tu kubur, orang panggil tanah tu tanah persendirian, tanah dia. Jadi buat bangunan itu larang, tapi dia kata makruh. Tapi kalau tanah wakaf seperti kubur-kubur kita sekarang ni, jangan buat binaan. Habislah, wallahu a'lam. Habis kalau kita runtuhkan tadi, nak pergi tak mana dia punya batu-batu tu? Tengok jawapan. Tambihun, peringatan. Wa iza hudima, dan apabila binaan di atas kubur itu diruntuhkan, maka batu-batu yang dikeluarkan itu hendaklah dikembalikan kepada ahli waris mayat itu. Kita suruh keluarga dia, mari ambil mula kubur, bangunan awak ni ambil balik.
kalaulah mereka itu dikenali. Ni kubur sekian, ni waris dia, panggil keluarga dia, angkat. Ataupun mereka itu dibiarkan, dan kalau tidak, yakni kalau mereka tidak diketahui, kubur lama-lama, tak tahu siapa dia punya kubur, mana keluarga dia, maka jadilah batu-batu itu sebagai harta hilang yang tidak diketahui tuan miliknya. Dia panggil benda hilang. Dan hukum tentang harta hilang itu adalah ma'ruf. Dia panggil luqatah. Luqatah ni benda hak hilang, tak ada tuan. Terkenal, iaitu harta itu menjadi milik Baitul Mal kalaulah Baitul Mal itu tersusun sepatutnya. Dan kalau Baitul Mal tidak tersusun, maka jadilah ianya untuk kegunaan mereka yang soleh, iaitu dibelanjakan harta itu dalam kerja-kerja kebajikannya. Mana kita ambil bangun ni tadi, kita jual, ambil duit itu bagi untuk awak kerja kebajikan. Dan di dalam fatwa Ibnu Hajar ada soalan. Soalan dia ni, bolehkah seseorang itu mengambil batu-batu kubur bagi menyekak lubang lahat, atau untuk membina kubur ataupun tidak? Maknanya batu-batu pecah tadi kita masuk melalui kubur buat nyekak lubang lahat. Boleh ke tidak? Maka dijawab, kalau tuan milik batu-batu itu diketahui, maka nyata tidak boleh diambil batu itu, melainkan dengan persetujuan tuannya. Kalau dia tahu, kalau kita kenal tuan dia. Dan kalau ianya Rashid, Rashid tu mana orang cerdik, bukan kanak-kanak, bukan orang gila. Pilih itu, Rashid mana orang yang waras akal. Kalau kata orang gila nak kira apa dengan dia, dia gila. Kanak-kanak pun tak boleh buat kira juga, dia belum balik. Yakni boleh diajak berkira bicara. Dan kalau tuannya tidak, maknanya kalau dia boleh berkira bicara, kita cakap, boleh tak saya nak ambil batu ni nak buat senda kubur dalam ni? Dia kata beres, ambil. Dan kalau tuannya tidak diketahui dan ianya diharapkan akan diketahui, kita tak kenal lagi tapi mungkin akan diketahui lepas ni. Bila tengok kita utuh bangunan ayah dia ni, anak dia mari mengamuk, kena ada tuan. Maka tidak boleh diambil batu itu. Tambah bor. Kitab baru itu bor hilang. Jadi atu. Bukan atu batu, boleh batu. Maka tidak boleh diambil batu itu kalau tidak ada lagi harapan tuan milik itu akan zahir untuk dikenal pasti, maka batu-batu itu termasuklah ke dalam jumlah harta Baitul Mal. Maka sesiapa yang ada hak dalam harta Baitul Mal itu boleh mengambil mengikut kadar haknya itu, wallahu alam. Itulah sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i. Saya teringat kepada isu sekarang ni, banyak masjid-masjid. Masjid di kampung-kampung semuanya besar-besar belaka. Betul tak? Masjid ke apa awak kecil ke besar? Besar. Dia runtuh masjid lama, buat hak baru. Betul tak? Jadi pihak AJK masjid kena ambil cakna. Maknanya kita kumpulkan batu-batu yang lama-lama tu, kumpul. Bila kita buat baru ni, kita tinggikan sikit dia punya tapak, masuk balik batu tu dalam masjid. Kalau tanya, mana masjid lama tu? Ni, dalam masjid juga. Jadi dia tidak kata wakaf orang tu hilang begitu saja. Wakaf orang itu hilang. Sebab apa hilang? Sebab kita masuk balik dalam masjid. Wadah? Sesalah masalah kita. Ni setengah orang dia jual sana sini, buat balik pergi buat guk ayam, buat balik reban ayam. Guk, orang sini panggil guk ayam tu maknanya reban ayam. Tosolah reban ayam. Tapi kalau kayu-kayu tak sesuai, masuk dalam ni mari anak-anak makan. Kalau batu-batu boleh. Jadi hak tak sesuai itu kita ijtihadlah. AJK masjid boleh berunding apa yang sepatut dibuat dengan benda-benda yang tak boleh digunakan lagi itu, kita kata wallahu alam. Tengok kita. Dan Syekh kami Az-Zamzami berkata, apabila mayat itu sudah punah dan ahli waris sudah tidak peduli lagi dengan batu-batu itu, maknanya punah tu, bila kita korek dalam kubur tu tak ada dah mayat tu, tulang dia perpuk habis dah, maka boleh ditanam mayat-mayat yang lain dengan ada kekalnya batu itu. Walaupun ada kapuk situ, ada tanda, tapi waktu kita gali itu tak jumpa pun kesan mayat lama,
Jadi boleh kita masuk mayat baru. Boleh masuk mayat baru di situ. Sebagaimana berlaku adat kebiasaan bahawa orang ramai membiarkan batu-batu kubur sedemikian itu, sebagaimana yang berlaku dalam masalah sanabil. Apa dia sanabil? Yakni tangkai-tangkai padi atau gandum yang dibiarkan saja selepas dituai dan diambil gandum atau padinya. Jadi kalau orang nak ambil tangkai-tangkai tadi untuk dibuat makan lembu dia, makan kerbau, makan kuda, dia ambil. Maknanya dia qiyas ke situ. Maknanya kalau kita pergi ke kubur ni pun, kalau anak cucu dia tak peduli dah, tak cara dah. Nah, bangunannya ada, tapi tuan dia sudah hancur. Jadi tak menjadi kesalahan untuk kita kebumikan orang lain di tempat itu. Kita sini apa ayahnya awal. Di Mekah tu, dia buka 4 tahun sekali. 3 tahun lebih, 4 tahun dia buka balik kubur. Dia siasat tengok ada tuan ke tak ada. Tengok kosong. Masuk orang lain pula. Sebab kubur Mekah tu ramai orang tanam. Seluruh dunia mari pergi mati Mekah. Habis hari-hari ke bumi. Kalau tak buka kubur, lama dah kubur tu penuh. Sebab dia buka lah boleh bertahan sampai hari ni. Lah ni pula kubur di Mekah telah dipindah ke satu tempat nama dia Syara'i. Mana orang Malaysia ke orang mana hok mari mati Mekah, bukan orang rakyat Saudi, dia akan pergi ke, tapi dalam tanah haram lagi lah. Dia pergi ke nama tempat Syara'i. Ana lagi melawat tempat ni, bincang-bincang dengan penjaga kubur, kata berapa lama masa tempoh gali. Dia kata 3,5 tahun ke 4 tahun dia buka balik. Menjumpa dak mayat-mayat hok tak hancur. Ramai dia kata. Mana ramai, tapi ramai juga kosong dah. Dia boleh jadi iklim bumi dia tu panas. Panas kan Mekah ni. Bumi dia kering, jadi cepat dia punya hancur. Daging-daging ataupun tulang-tulang dia terpuk. Wallahu alam. Kalau sini lambat sikit kot sebab kita sini main dengan apa ni lembab ni. Saya kita tak tahulah. Hikmah Allah Taala tu Maha Kaya. Di tempat orang perlu kubur tu dibuka balik, maka dia buat dengan suasana begitu. Kita kata wallahu alam. Baik para jemaah sekalian, mari kita. Tulis nombor 2. Larangan yang kedua. Letak nombor yang kedua. Dan makruh ataupun larangan yang kedua, memijak di atas kubur. Yakni di atas kubur orang Islam. Jadi kalau kita pergi kubur, jangan pijak atas kubur kan. Pelajar-pelajar, anak-anak kita hok pergi melawat kubur ni, jangan sekali-kali pijak kubur orang. Jangan pijak apa? Kubur orang tu. Kalau pergi pijak, tak boleh. Ini larangan ni. Ni dia punya. Dalam kitab kita duk baca ni, dia tulis jangan pijak kubur. Jangan pijak, jangan duduk atas kubur. Walaupun orang yang boleh dibunuh dengan tidak terkena hukuman orang yang membunuhnya. Misalnya orang yang tak semaya, dia mati. Ataupun penzina yang muhsan, dia pernah kahwin tapi dia berzina. Orang ni boleh direjam, tapi tak ada rejam lagi, dia mati dah. Kubur dia pun tak boleh pijak juga. Sebelum mayatnya punah, sebelum mayatnya rusak. Kalau kubur tu kosong dah, tak ada tuai dah, bolehlah. Melainkan tidak makruh kerana darurat, seperti seorang itu tidak boleh sampai nak pergi kubur hujung tu. Kubur sini padat, penuh kubur sini, kita nak pergi tak sampai, kecuali pijak kubur orang, maka itu darurat. Tidak boleh sampai dengan tidak memijak kubur orang kepada kubur mayatnya itu. Demikian juga tidak makruh bila seorang itu ingin menziarahi sesuatu kubur, maka ia boleh memijak kubur orang untuk sampai kepada kubur hendak dilawatinya itu, kerana tidak ada jalan lain. Walaupun kubur yang hendak diziarahi itu bukan kubur kerabat dia, bukan anak-anak dia, bukan ayah dia, cuma dia nak pergi ziarah kubur orang itu, kawan dia. Tapi kubur ni padat, bolehlah kita
cari celah-celah, kalau terlangkah juga kubur orang itu dikira darurat. Ni tak ada langkah apa-apa pun, tak langkah apa-apa pun, main hidup main lagu itu juga kita kata ini perbuatan yang tidak apa, yang tidak baik. Sebab hidup jalan atas kubur orang, itu kita kata ini perbuatan yang tidak baik. Baiklah. Tambahan, ada tambahan lagi, tambihun. Maka lebih-lebih lagi hukumnya duduk di atas kubur. Tulis nombor 3. Yang tadi pijak ni duduk atas kubur pula. Pijak pun tak boleh, duduk pun tak boleh. Tulis nombor 3, tak boleh duduk atas kubur. Jangan diduduk atas kubur. Dan lebih-lebih lagi makruh hukumnya duduk di atas kubur dan menyandar kepadanya. Dan hikmah hukum makruh inilah kenapa dilarang ni, untuk memulia dan menghormati kubur itu. Jangan duduk atas kubur ke jangan. Atau menghormati mayatnya itu. Adapun memijak antara kubur-kubur, dengan anak-anak memijak antara kubur, mana ni sini kubur, ni kubur, kita lalu ke celah ni, itu tak apa. Yakni tempat senggang antara kubur-kubur, walaupun dengan memakai selipar, maka itu tidak makruh. Sebab ada setengah orang ni kalau masuk kubur dia pecah selipar, dia buka selipar, dia jalan kaki tak ada selipar. Tapi kalau pakai selipar pun tidak makruh. Tulis itu. Sebab ada setengah tak syekh ni kalau pergi kubur dia buka selipar. Dia kata dia hormat ke orang dalam kubur. Kita kata itu dua pandangan lah. Nak buka-buka, tak nak buka pun tak apa. Lebih-lebih lagi kalau kubur tu duduk di dalam hutan yang banyak duri-duri, jangan cari pasar, nama awak pula jadi mayat. Kena duri, sakit. Dia pula ada keciman ni, jadi banyak masalah. Jadi tak untuk mulia dan tidak mengapa, tidak makruh memijak antara kubur, yakni tempat senggang antara kubur-kubur itu, walaupun dengan memakai selipar, maka itu tidak makruh. Sebagaimana dinaskan dalam kitab Al-Mughni, tulis Mughnil Muhtaj, yang ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, buhaliklah Al-Khatib Asy-Syarbini, dan tidak makruh berjalan dengan memakai selipar antara kubur-kubur. Mana dalil tak makruh? Mana dalil? Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Al-abdu iza wudi'a fi qabrihi. Apabila seorang tu dikebumikan mayat, duduk dalam kubur, wa tawalla wa zahaba ashabuhu. Orang hok pergi atas dia kubur tadi pun nak balik. Kita lepas kebumi mayat, kita balik tak? Balik. Bila kita balik, annahu hatta innahu la yasma' qur'ani alihim. Nabi kata, mayat dengar bunyi tapak selipar kita jalan kepeng atas kubur tu, dia dengar kelik dah lah puak tu. Duk sorang dah lah aku. Ini hadis al-hadisu, tulis hadis dalam kubur ni, rawahul Bukhari wa Muslim. Mana hadis mayat dengar tapak selipar tu hadis sahih. Artinya tidak makruh kita berjalan dengan selipar di atas kubur. Mana kalau tak boleh, mesti Nabi kata jangan pakai selipar atas kubur, tak bagus. Tapi Nabi tak larang. Nabi sebut pakai selipar. Mayat dengar selipar, tapak selipar kita di atas kubur. Tulis tu bahawa si mayat tu hadis Bukhari, hadis sahih. Adapun berjalan atau memijak di atas kubur kafir, maka tidak makruh. Mungkin jalan ke jarak orang kafir itu tidak atas kubur dia tak makruh, kerana tiada kehormatan padanya, dan yang zahirnya bahawa tidak ada kehormatan juga pada kubur kafir zimmi, pada dirinya itu. Kafir zimmi ni kafir hak ahli kitab. Hanya seyogianya dijauhi daripada bermijak atau berjalan di atasnya
untuk tidak menyakiti keluarga dia yang masih hidup. Maknanya kita dalam bab toleransi kaum dalam masyarakat kita, jangan duk pijuk kubur ayah orang tu, marah dia. Wadah. Kubur kafir ni pakai lalu lah. Anak dia tengok, oh, awak tak hormat kepada kubur mendiang. Tak, kalau orang Islam panggil arwah, orang kafir dia panggil kubur mendiang ni awak tak hormat. Jadi kita kena jaga hati, jangan duk main. Kafir tak apa lah. Jangan duk main macam tu. Itu tidak harmoni nama dia. Dan ditetapkan dalam syarah Sahih Muslim, tanda ni belajar, ditetapkan dalam syarah Sahih Muslim sebagaimana lainnya bahawa haram bagi seorang itu duduk di atas kubur dan memijaknya berdasarkan hadis berkenaan perkara itu. Mana hadis dia? Tulis hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yajlis ahadukum ala jamratin, kalaulah seorang kamu duduk di atas bara api, panas ke sejuk? Panas. Fatahriq siyab, maka hangus dia punya baju dia, hatta takhlusa ila jildihi, sampai ke kulit, berasak kulit kita. Khairul lahu min an yajlisa ala qabrin, lebih baik daripada mungkin duduk atas kubur orang. Duduk atas bara api sampai hangus kain, terbakar kita punya kulit, lebih baik daripada awak duduk atas kubur. Jangan banyak hati-hati. Bila kita pergi kubur, duduk hati-hati. Ni setengah orang ni dok buat pesta pula atas kubur. Pagi-pagi jemaah dia bawa tikar, pasang tikar itu pergi duduk ngati atas kubur, duduk ramai-ramai. Kalau tak ada tikar pun duduk atas berendai kubur orang. Itu perbuatan duduk atas kubur namanya. Jangan duduk di atas tu. Kalau rasa kita sakit lutut tak boleh berdiri, bawa kerusi diri. Duduk celah-celah kubur, jangan duduk di atas. Kapuk tu, kalau kita duduk atas tu, atas kubur orang lah tu. Bukan masuk dalam cokoh tu. Duduk relax dalam. Duduk atas tu kira duduk atas kubur lah tu. Dia mana? Ada lagi dah tu, ada lagi apa je. Jangan mudah-mudah. Ingat dah, hadis ni rawahu Muslim. Hadis Abu Hurairah ni Nabi kata apa? Duduk atas kubur, duduk atas bara api sampai cari baju, cari kain kita, seluar kita sampai terbakar kulit, lebih baik daripada pergi duduk atas kubur orang. Banyak benda bahaya kita ni. Dan beliau menyatakan, siapa dia ni? Beliau Imam Nawawi tulis. Imam Nawawi ni pengarang syarah kepada Sahih Muslim. Dia kata bahawa ada juga yang mengatakan bahawa duduk di situ duduk bagi qada hajat. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat lain pula, kita kata kalau qada hajat tu bukannya orang duduk, orang panggil pergi berak atas kubur. Ini dia jelis lain. Kalau kata yaqdi hajatahu lain. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa duduk tu duduklah. Kalau kata pergi buang najis atas kubur, pergi berak ke kencing, hak tu pergi tanyalah siapa saja, semua kata haram berlaku perbuatan itu. Betul tak? Ni ada setengah orang ni masalah juga. Tulis sikit masalah ni. Anda tengok sendiri. Dia ni bela kambing. Ustaz juga dia. Dia lepas habis kambing di atas kubur. Kambing duduk berak situ. Kita kata ustaz, tak ada tempat lain kau nak berak kambing. Ada tu sini ada pagar dah. Jadi sini pagar kubur tu pagar kambing dia. Jangan buat gitu. Kita waktu hidup ni pun kambing mari berak kencing depan tangga kita, marah tak marah? Ni mari kencing atas kubur mak ayah kita. Subhanallah. Jangan buat perangai tak baik macam tu. Jalan pun tak boleh ni mari hidup berak atas kubur. Lepas kambing pula. Walaupun kambing tu tak ada akal, dia ada otak. Tapi hak ada akalnya tuan dia. Dah tua dia tak berakal sebab kambing juga, dia lepas atas kubur orang. Dia kata apa? Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah selamatkan kita semua. Baiklah. Sekarang ni tamatlah perbincangan kita tentang apa? Tentang berjalan atas kubur ataupun duduk atas kubur, itu larangan. Sekarang ni kita masuk kepada perbincangan lain pula,
Boleh itu. Bilakah dibenarkan gali semula kubur? Kubur boleh tak gali balik? Gali balik. Hak tadi gali, kubur dah tak ada tuan. Kita tanya orang lain. Hak ni, bilakah kita boleh gali balik kubur? Tengok kita. Dan wajib dibongkarkan kubur orang yang mayatnya ditanam dengan tidak bersuci. Tulis. Yang pertama, orang ni dia ambil mayat, dia tak mandi, pakai pergi tanah. Kena gali balik. Untuk dimandikan ataupun ditayamumkan. Manakala tak ada air, tayamum. Dengan syarat tidak ada air, ataupun orang yang memandikannya tidak ada. Yang ada hanya perempuan-perempuan ajnabi belaka, mayatnya laki-laki. Atau yang ada hanya laki-laki saja, mayatnya perempuan, mayat ajnabi, maknanya bukan keluarga dia. Jadi nak sentuh tak boleh. Jadi kita tayamum dia. Tulis itu. Tambah nombor 3. Ataupun zaman kita hari ni, mayat mati positif COVID. Tidak boleh positif COVID baru ni, semuanya tayamum belaka. Wallahu alam. Kalau tanya awak ambil mana? Tanya majlis fatwa. Mereka yang putuskan orang COVID kena tayamum. Baik. Benar. Kalau mayat itu sudah berubah dengan ianya berbau busuk, walaupun belum pecah-pecah atau putus-putus, maka haram dibongkarkan kuburnya itu. Kita buka sikit, wah, bau tak ada. Tak boleh buka dah. Yang kedua, sebab yang kedua boleh buka kubur. Dan kubur juga wajib dibongkar kerana ada harta orang lain yang ikut tertanam dalam kuburnya itu. Jadi boleh kita bongkar kubur kalau ada harta orang itu jatuh dalam itu. Dia masuk tanah mayat, tiba-tiba jatuh. Dia punya beg emas ada sekilo dalam itu. Contohlah. Maka kita boleh buka balik untuk ambil barang itu. Seperti ada lagi, mayat itu dikafankan dalam kain dirampas. Bahasa perangai sungguh. Dia pergi rapah kain kedah tu, mari tanam, mari apa ni, kapai mayat ni. Tua dia mari, kain aku tak payah lagi tu. Aku nak mula buka kubur ambil. Ataupun mayat itu ditanam dalam bumi yang dirampas. Bukan tanah di kuburan Islam, di tanah kubur orang lah, tanah orang. Bila tuan miliknya, yakni tuan milik kain atau tuan milik bumi itu membuat tuntutan dan boleh didapati kain kapan bagi mengkafankannya, atau ada bumi lain yang boleh dikebumikan mayat itu di sana, maka kita mesti buka balik, tukar kain kafan ataupun pergi tanah lain. Kalau tidak, yakni kalau tuan miliknya tidak membuat tuntutan, tuan dia kata biarlah, kain kapal berapa puluh ringgit je, malu korang. Atau tidak didapati kain untuk mengkafankannya, ataupun tidak ada bumi untuk dikebumikan mayat itu di sana, maka tidak harus kubur itu dibongkarkan. Atau kubur itu hendak dibongkar bila terjatuh. Tulis nombor 3 pula. Nombor 3, atau kubur itu hendaklah dibongkar bila terjatuh ke dalam kubur itu harta yang berharga. Contoh kita tadi hak ni. Contoh hak jatuh emas kilo tadi. Hak tadi dia tanam dengan harta orang. Yang kedua, kita pergi tanam ke air kapal orang, atau kita pergi tanam dari tanah orang. Itu kena buka balik. Yang ketiga ni, waktu ke bumi jenazah jatuh harta. Allahu Akbar. Bini dia suruh suami sipai bagi kemah dalam beg dia. Dia terlupa boleh poket pergi tanam banyak jatuh dalam. Kelip-kelip mengamuk orang tenor rumah. Mana bagi kemah aku? Ada dalam kubur. Galih mula. Walaupun tuan miliknya tidak membuat tuntutan, tapi kita tahu benda tu ada. Dia ambil, membazir. Baiklah. Larangan bongkar kubur pula. Dan tidak wajib kubur dibongkarkan kembali untuk mengkafankan mayat itu bila mayat itu ditanamkan dengan tidak dikafankan. Contohnya, dia mayat siap dah. Dia mayat siap, tuduh dengan kain pinjal, tak ada kain. Lepas dia tak mayat dalam kubur, dalam lahat, dia pun tarik semula kain. Tuduh. Bising satu kampung,
mayat tanah tak ada kain kafan. Kena buka tak buka? Tengok kita. Maka tidak boleh dibuka balik. Tidak boleh juga kubur itu dibongkar kembali. Sebab apa? Sebab bila kita tutup dengan kain, dengan lahak, tutup dengan tanahnya, tertutup dalam mayat tu. Nah, tunggu dia hancur lah. Dan tidak juga boleh kubur itu dibongkar kembali bagi menunaikan sembahyang mayat. Dia mayat, dia tak sembahyang mayat. Dia mandi siap, dia kapan, tak ada orang nak sembahyang, pakai kaki tanah. Habis ni pula tak email. Siapa dia mayat-mayat dia? Tak mayat tak email, tanah gitu ya. Boleh kali tak boleh kali? Tak boleh gali. Maka tidak boleh digalikan untuk menunaikan sembahyang atas mayat itu selepas ditimbuskan tanah ke atasnya, kerana tanah, kalau tanah belum ditimbuskan atasnya, maka harus mayat itu dikeluarkan kerana ia tidak melanggar kehormatan terhadap mayat itu. Tapi kalau sudah ke bumi, mayat atas tu lah. Kita solat di atas kubur, tak perlu turun dalam kubur. Baik. Masalah wanita mati mengandung, ada kandungan, ada baby dalam perut. Macam mana kita nak buat? Dan mayat wanita tidak boleh ditanamkan bila dalam rahimnya itu ada janin. Ada baby. Sehingga telah ditahqiq lah, telah dipastikan. Tulis awal. Tahqiq tu mana telah dipastikan janin tu mati juga dengan mak dia. Yakni janin itu sudah mati. Bila janin itu tidak ada harapan lagi untuk hidup, seperti bahawa janin itu belum sampai umur 6 bulan. Berapa bulan baru ni? Baru 3 bulan. Mati sekali mak dia. Adapun kalau janin itu ada lagi harapan untuk hidup, kerana ia sudah berumur 6 bulan dalam rahim, maka hendaklah dibelah perutnya sebelum ditanam. Doktor kena buka perut waktu big baby. Mati ke hidup? Mati. Tak balik. Hidup buh dalam botol oksigen. Oksigen ke apa nama? Mu tak aja tengok kak adik-adik demo duduk dalam botol tu. Dia dalam botol juga ni budak ni. Ada duduk dalam botol besar dalam botol ada. Bola ada. Tak ngaku laku apa dia ni. Dia tahu orang royak. Ya, dengar ni. Jadi sebelum kita ke bumi, mak dia kena belah perut ibu dulu. Maka kalaulah ia ditanam sebelum dibedah perutnya, maka wajib kubur itu dibongkar dan dibelahkan perut ibunya. Kalau sudah sehari baru tanah mati dalam budak tu, mana kalau baru sana baru. Orang tu mayat ni rasa macam gerak ya perut mayat ni sudah. Tak kira dia pergi perut mayat dah. Wallahu alam. Ini zaman dulu ni zaman. Zaman kita ini ultrasound ada ke senyak mati dah tu. Dan wajib dibedahkan perut ibu dan wajib dibongkarkan kubur kembali bagi keselamatan janin. Kalau rasa hidup lagi lah. Kalau janin itu masih diharapkan boleh hidup mengikut pendapat bidan-bidan, kerana janin itu sudah sampai berumur 6 bulan atau lebih, maka kalau tidak diharapkan lagi janin itu boleh hidup, maka haram dibedahkan perut ibunya itu. Apa belah perut mayat tak ada pasal. Tetapi hendaklah diperlewatkan pengebumian ibunya itu sampai janin itu mati. Mana kita pasti tak ada gerak dah. Ultrasound pun cari tak bunyi apa, tak ada. Sebagaimana yang telah disebutkan, walaupun mayat ibu itu berubah, sebab tidak boleh ditanamkan ibunya, walhal janin hidup dalam kandungannya. Orang tak aneh makhluk hidup dalam kubur, tak boleh. Intah. Sikit lagi kita perhabislah. Dan tentang pendapat yang dikatakan, ada orang kata apa? Hendaklah sesuatu benda diletak atas perut mayat ibunya supaya janin itu cepat mati. Ngenak ni. Pendapat ini merupakan kesilapan yang sangat keji. Keputusan yang tak betul, keji sangat. Dia nak suruh mati biar ni, mau ambil batu kita atas perut mak dia tu. Pendapat mari mana ni? Berat juga tu tak? Tulis ni tepi kita, tajuk dia bayi yang gugur, janin yang gugur. Apa hukum dia?
Dan diriwayatkan bahawa wajib dibungkus dengan kain saqat. Saktun tu maknanya janin kandungan yang gugur. Saqat yakni apa yang lahir yang bersifat manusia dan ditanamkan seperti anak kecil kafir yang telah mengucapkan 2 kalimah syahadah dan tidak wajib mandikannya. Maknanya ada sifat orang tapi tak gerak apa. Nampaklah macam kepala tengkorak orang tu. Ni buku-buku tanam. Tidak wajib memandikannya. Yakni mayat kanak-kanak kafir yang mengucap 2 kalimah syahadah dan kelahiran orang Islam yang tidak diketahui hidup, tak tahu hidup ke mati. Budak ni maka keluar ni maka senyap dah. Bahkan harus keduanya itu dimandikan tapi tak perlu solat. Kita mandi, kita bungkus dia di tanah. Tambahan. Kalau janin orang Islam itu keluar sebelum berumur 4 bulan, wajib ia dikafankan dan ditanamkan. Sebab 4 bulan ni bagi dianya tak hidup lagi. Kalau bayi itu tidak bergerak dalam perut ibunya, walaupun ia keluar mati selepas 4 bulan, hendaklah dimandikan, dikafankan dan dikebumikan. Itu wajib dengan tidak disembahyangkan. Maknanya tak payah maya sebab dia tak hidup. Kita tanya. Kalau ia pernah bergerak dalam rahim ibunya, mana ultrasound kata hidup ni bunyi donak dalam perut mu. Dan lahir mati. Bila dia keluar tu mati. Hendaklah ia dimandikan, dikafankan serta disembahyangkan dan ditanamkan. Itu semuanya wajib. Maknanya janin ni besar dah. Lepas tu dia lahir tu mati. Dia kita sesal. Dan tidak termasuk ke dalam maksud sakat. Sakat tu gugur. Ialah bila yang keluar itu bersifat segumpal darah. Dia panggil alaqah. Mana orang ni baru berapa minggu ya, seminggu 2 baru mengandung, tengah duk babuk wek-wek mutah kuat ni keluar dia punya seketul darah, alaqah dia panggil. Ni tak payah apa. Dan gumpalan daging, dia panggil mudghah, segumpal daging. Maka sunat ditanam dengan tidak membungkus terlebih dahulu, pakai ambil gak tanah gitulah, tanah belakang-belakang rumah. Dan kalau sakat itu yang gugur itu lahir dari perut ibunya selepas 4 bulan dan ianya mati bila lahir itu. Lahir, kuat, mati. Maka wajib ia dimandikan, dikafankan serta ditanamkan. Maka apabila ia bergerak atau bersuara selepas ia berpisah dari ibunya dan mati selepas itu, maka wajib disembahyangkan. Itu je. Mana kalau bayi itu mati dalam perut, keluar, mandi, kafan, tanam. Kalau dia keluar tu bunyi kuat, hidup, ni kena semaya. Mandi tu kena lah. Tambah satu lagi, disolatkan dia. Mana skill kita nak tahu solat tak solat tu macam mana, kita tengok dia keluar hidup ke tak hidup. Kalau dia keluar hidup, lepas tu mati, full dia punya package, mandi, kafan, solat, tanam. Dia kata kalau keluar tak hidup, 3 je. Mandi, kafan, tanam. Wallahu a'lam. Tamaklah kita perbincangan secara ringkas-ringkas tentang bayi yang gugur. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab rukun-rukun solat jenazah. Bagus apa rukun? Panjang perbahasa kitab kita ni, kan? Baru sampai rukun. Jadi kita akan belajar insya-Allah wa arkanus salati 'alal mayyiti sab'atun. Rukun solat jenazah 7 insya-Allah dalam CD akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.